Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Jahlilawati Husin dari SMK Undang Rembau akan menerangkan tentang aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Okey, ini adalah bab 1, pengurusan sumber manusia. Okey. Jadi kalau ada yang tak faham lagi tentang sumber manusia ini ialah tentang pekerja dalam sesebuah organisasi. Jadi untuk tajuk yang ini maknanya bagaimanakah kita mengelolakan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan. Mampan tu maksudnya perniagaan yang konsisten berkembang dan juga mempunyai prestasi yang baik. Aspek pengelolaan sumber manusia dalam pembangunan perniagaan yang mampan ada 6 perkara yang perlu diberi penekanan. Yang pertama, penempatan pekerja dan fasiliti yang berkaitan. Yang kedua, standard prosedur operasi tugas. Yang ketiga, sistem penggajian. Yang keempat, penghargaan dan hukuman. Yang kelima, penyelesaian masalah. Dan yang keenam, struktur organisasi. Jadi ada 6 aspek pengelolaan sumber manusia yang perlu dilakukan. Okey, seterusnya kita lihat satu persatu fakta yang telah diberikan tadi. Yang pertama ialah penempatan pekerja dan fasiliti. Penempatan pekerja perlulah mengikut aspek tentang kemahiran pekerja, kebolehan mereka, minat kerjaya, pengalaman pekerja, serta keperluan perniagaan. Jadi penempatan pekerja mestilah betul. Kalau kita menempatkan pekerja yang tidak ada kemahiran, memang kita akan mendapat hasil yang boleh mengecewakan. Begitu juga kalau pekerja yang tidak ada kebolehan dan juga tidak ada minat, ataupun sebenarnya tidak ada pun keperluan dalam perniagaan. Contohnya, kita ambil pekerja tu sebab diganti. Sebenarnya tak perlu pun dia berada dalam pekerjaan. Jadi, itu tak sesuai lah untuk penempatan pekerja. Okey, yang kedua dekat sini fakta satu penempatan pekerja. Okey, satu lagi ialah fasiliti. Okey, fasiliti ni merujuk kepada kemudahan yang disediakan di tempat kerja. Jadi kemudahan atau fasiliti ni perlulah yang bersesuaian supaya dapat membantu meningkatkan kecekapan dan prestasi kerja. Okey, ini adalah contoh fasiliti kilang pakaian. Okey, ini maknanya kilang t-shirt. Jadi maknanya mereka menyediakan kemudahan untuk pekerjanya supaya mereka dapat mengeluarkan pakaian yang mengikut standard yang ditetapkan. Okey, yang ini maknanya menyediakan setiap pekerja ada mesin untuk mereka menjalankan tugas dengan cekap dan juga baik. Okey, fakta yang kedua ialah standard prosedur operasi tugas ataupun SOP. Jadi zaman-zaman COVID ni sekarang kita biasa dengar tentang SOP. Contohnya SOP semasa berada di tempat yang ramai orang. Jadi dalam organisasi pun, dalam pengurusan sumber manusia pun, kita ada SOP yang perlu dilaksanakan. Jadi sebenarnya apa dia SOP ni? SOP ni adalah dokumen arahan bertulis untuk mencapai keseragaman pelaksanaan tugas. Okey, jadi pengendalian dokumen seperti plan, peraturan, pematuhan dan dasar perlu dilakukan. Jadi ini bagi memastikan kerja dilakukan mengikut piawaian yang ditetapkan, dapat meminimumkan risiko semasa bekerja dan juga memelihara keselamatan semua pekerja.
Okey, ini adalah contoh SOP pembersihan mesin, maknanya dia dah senaraikan apa yang perlu dilakukan. Jadi memudahkan pekerja untuk mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Okey. Ini adalah ya, SOP bagi bekerja di tapak pembinaan. Perlu memakai topi keselamatan dan juga ada jaket keselamatan. Jadi ini adalah antara SOP yang perlu uh, dipatuhi semasa berada di tempat pembinaan. Okey, fakta yang ketiga ialah sistem penggajian. Maknanya kita nak bayar upah kepada pekerja, perlu ada sistem penggajian. Sistem penggajian perlulah kompetitif supaya dapat meningkatkan motivasi pekerja. Okey, senang kalau kamu nak faham, penggajian yang kompetitif ni maknanya kita bagi gaji, maknanya mestilah sama dengan yang ada di pasaran ataupun lebih baik. Okey, kalau kita macam orang lain bagi katakanlah pekerja kedai makanan, orang lain bagi 1,500 sebulan, okey kita nak bagi 500. Jadi tu tak kompetitif dan pastilah tidak dapat meningkatkan motivasi pekerja. Okey, dan seterusnya dalam sistem penggajian perlulah sistem penggajian yang adil. Sebab penggajian yang tidak adil, maknanya pekerja tidak akan kekal lama dan ini akan meningkatkan kos sumber manusia untuk melatih pekerja baru. Sebenarnya keluar masuk pekerja yang terlampau kerap akan meningkatkan kos melatih pekerja. Okey, sistem penggajian juga perlulah menarik, contohnya kita bagi dia bonus ataupun insurans. Perlu ada ganjaran kepada pekerja supaya mereka terus kekal dalam organisasi tersebut. Okey, fakta yang seterusnya ialah perlu ada penghargaan dan hukuman. Penghargaan perlu, hukuman juga perlu. Okey, jadi bagi pekerja yang berprestasi tinggi, mereka ini harus diberi penghargaan. Jadi pekerja yang berprestasi rendah dan juga bermasalah pula perlulah diberikan ataupun dikenakan hukuman. Jadi antara hukuman yang biasa dibuat dalam sesebuah organisasi ialah yang pertama kita bagi amaran lisan. Biasanya kita akan bagi dulu amaran secara lisan. Tak jalan juga, kita akan bagi amaran secara bertulis. Bila bertulis ni, maknanya kita akan simpan. Akan didokumentasikan. Tak jalan lagi, mana kita akan teruskan. Kita buat potongan gaji. Contohnya pekerja yang selalu lewat datang ataupun selalu ponteng kerja. Lepas tu kita tak bagi dia naik pangkat. Takkan kita nak ambil pekerja yang bermasalah untuk naik pangkat. Lepas tu tiada insentif diberikan, orang lain dapat bonus, dia tak dapat bonus. Last kali degil juga, tak mahu juga berubah, maknanya boleh dilakukan pemberhentian kerja. Ini adalah untuk memberi peringatan dan pengajaran supaya pekerja lebih berdisiplin dan dapat meningkatkan prestasi masing-masing. Jadi penghargaan dan hukuman ini perlu dilaksanakan. Ini adalah, cikgu selitkan sikit, ialah kesalahan-kesalahan yang selalu dilakukan oleh kaki tangan dalam sesebuah organisasi ataupun perniagaan. Contohnya rasuah, pecah amanah. Pecah amanah ni contohnya pekerja gunakan duit pejabat untuk diri sendiri. Itu pecah amanah. Ataupun dia kerja kat kedai emas, dia curi emas. Itu pecah amanah. Tapi kalau orang yang mencuri tu dari luar, bukan pekerja, kita tak panggil dia pecah amanah. Ataupun salah guna aset syarikat. Kenderaan syarikat pergi bawa family pergi bercuti. Itu salah guna aset syarikat. Ataupun pekerja yang tidak beretika. Rambut panjang, lelaki rambut panjang sampai ke pinggang ataupun pakaian tak sopan,
Ini kesalahan ponteng kerja yang selalu dibuat oleh kebanyakan pekerja yang tak bertanggungjawab. Ya, ini mungkin dah biasa kat sekolah ponteng kerja tu, sebabnya kita kena biasakan diri kita berdisiplin daripada sekolah lagi. Okey, lepas tu ingkar arahan tanpa sebab yang kokoh. Okey, yang kelima ialah penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah ni ialah maknanya dalam sebuah organisasi atau perniagaan itu perlu ada hubungan harmoni antara majikan dan pekerja supaya dapat mewujudkan suasana kerja yang sejahtera dan harmoni. Okey, ini adalah contoh sebuah organisasi yang majikan dan juga pekerja mempunyai hubungan yang harmoni. Jadi kalau ada masalah antara pekerja dan majikan, perlulah dibawa berunding untuk mencari penyelesaian, bukannya menambah masalah. Okey, dan yang akhir sekali ialah struktur organisasi. Dalam perniagaan yang mampan, pengelolaan struktur organisasi ni penting. Okey, ini adalah contoh struktur organisasi. Okey, jadi fungsi struktur organisasi ni kenapa dia jadi penting ialah sebab memberi penjelasan tentang tanggungjawab. Maknanya kalau dekat sini dia sebagai pengurus keuangan, dia tahulah tanggungjawab dia menguruskan keuangan organisasi. Okey, lepas tu dapat menjelaskan tentang jawatan. Okey, kat sini ada pengurus, ada penolong pengurus, ada pekerja. Dan jalur hubungan komunikasi. Maknanya di sini jalur hubungan komunikasi, maknanya pekerja keuangan, dia akan berhubung dengan penolong pengurus. Maknanya dia ada jaluran komunikasi dia. Okey, dan juga dapat menjelaskan tentang deskripsi tugas. Deskripsi tugas ni penting. Semua orang kena tahu tugas masing-masing dalam sesebuah organisasi. Okey, apakah kepentingan struktur organisasi tadi? Okey, kepentingan struktur organisasi ni, kenapa ada pembahagian tugas? Okey, sebabnya supaya dapat mengagihkan sumber dengan cekap dan berkesan mengikut keperluan setiap bahagian dalam organisasi. Ini agihkan sumber dengan cekap. Cekap tu maksudnya kita agihkan mengikut keperluan. Tak semestinya sama, tapi mesti ikut keperluan setiap bahagian. Okey, yang kedua, membolehkan penyelarasan antara bahagian dalam organisasi. Sebab setiap bahagian dalam organisasi, contohnya keuangan, pemasaran, pengeluaran, masing-masing mempunyai objektif yang berbeza. Jadi penyelarasan ini penting bagi menentukan aktiviti-aktiviti yang dilaksanakan di setiap bahagian selari dengan matlamat organisasi. Dan yang ketiga, kepentingan struktur organisasi ialah menetapkan bidang tugas. Jadi tugas merupakan tanggungjawab yang diberikan kepada seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas dengan baik. Dan yang akhir sekali, mewujudkan rantaian arahan dan komunikasi. Jadi itu saja tentang tajuk yang perlu kamu tahu tentang aspek pengelolaan sumber manusia dalam sebuah perniagaan yang mampan. Iaitu perniagaan yang mempunyai perkembangan perniagaan yang baik dan juga mempunyai prestasi yang baik. Okey, sekian. Terima kasih.